Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menghadiri majlis santap petang sempena Hari Puja Usia Dulian Teramat Mulia ke-47. Berangkat sama Paduka Adinda Dulian Teramat Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Maling dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Ambassador Elash di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku Komandan Polis Wanita. Majlis santap petang yang disembahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei itu berlangsung petang tadi di Dewan Bankuet Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Sejurus keberangkatan Dulian Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman serta kerabat diraja. Kemuncak majlis, Dulian Teramat Mulia berkenan memotong kek puja usia dan menerima pasambah. Selamat Hari Puja Usia. Pengiran Muda Mahkota, semoga dilanjutkan usia, sentiasa dilindungi Allah. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Dulian Teramat Mulia disembah kenalkan dengan para inspektor yang telah dinaikkan pangkat daripada anggota pangkat rendah serta pegawai-pegawai inspektor percubaan. Dulian Teramat Mulia sentiasa menunjukkan keprihatinan akan perkembangan dan kesejahteraan pasukan polis Diraja Brunei sekaligus menjadi pemangkin semangat juang pasukan polis Diraja Brunei. Otoriti Moneteri Brunei Darussalam (MBD) mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ke-47. Dulian Teramat Mulia selaku pengerusi Lembaga Pengarah MBD terus komited dalam memastikan kestabilan sektor kewangan negara dengan kerjasama industri dan pihak-pihak berkepentingan dengan memperkenalkan langkah-langkah interim untuk mengurangkan beban yang dihadapi oleh perniagaan dan individu yang terkesan oleh impak COVID-19. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Sufri Bolkiah, Kampung Burung Pingai, Brakas.
Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kena, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu asar berjemaah diikuti dengan bacaan surah Yasin dan doa khas kesyukuran bagi Duli Yang Teramat Mulia. Antara yang hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan dan ahli-ahli Lembaga Pengarah AMBD. Ke arah merealisasikan usaha minyak karbon dunia, Jepun bekerjasama dengan negara lain termasuk negara Brunei Darussalam dan mengetuai usaha antarabangsa dalam Conference of the Parties COP26 tahun ini. Ia termasuk memperkasakan usaha untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau kepada sifar menjelang tahun 2050 bagi merealisasikan masyarakat neutral karbon. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam pada majlis resepsi sempena memperingati sambutan ulang tahun Maharaja Jepun ke-61 semalam. Majlis berlangsung di Hotel Rizkun International, Gadong. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Tuan Yang Terutama dalam ucapannya juga menyentuh mengenai kejayaan projek demonstrasi oleh Persatuan Syarikat-Syarikat Jepun yang dikenali sebagai AHEN dalam penghasilan dan penghantaran hidrogen dari negara Brunei Darussalam ke Jepun. Mengenai COVID-19, Tuan Yang Terutama berkata, respon yang dibuat oleh negara Brunei Darussalam sangat berkesan meskipun tahun lalu merupakan tahun yang paling mencabar untuk global. We prepare, we prosper is very timely and relevant. Now we focus on caring for those who suffer medically or economically out of COVID. But at the same time, we have to prepare now for post-COVID prosperity. Japan fully supports Brunei's effort as a chair of ASEAN this year. Juga diadakan pada majlis ini pameran oleh syarikat-syarikat Jepun yang aktif di negara ini. Kementerian Kesihatan telah mengesan varian Afrika Selatan bagi salah satu kes yang telah dilaporkan pada bulan Januari 2021. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lain selepas petikan titah ini. Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-37 tahun 2021 akan diadakan pada hari Isnin 11 Rejab 1442 bersamaan 22 Februari 2021. Tumpuan utama majlis adalah di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Di daerah Brunei dan Muara, majlis tertumpu di Jami Asri Hasanil Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amira Al-Haja Mariam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali Mukim Sengkurong, Masjid Al-Muhtadibillah Mukim Sungai Kebun, Masjid Setia Ali Pekan Muara dan Masjid Perpindahan Negara Lambak Kanan. Di daerah Belaid, Masjid Muhammad Jamalul Alam, Masjid Perpindahan Kampung Pandan Kuala Belaid dan Masjid Pekan Seria.
Di daerah Tutong, tumpuan majlis Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong dan di daerah Temburong, Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Majlis kesyukuran sembahyang fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-37 akan bermula pukul 5.45 petang. Atur cara majlis termasuk sembahyang fardu Maghrib berjemaah, sembahyang sunat badiah, sembahyang sunat hajat, membaca surah Yasin dan doa kesyukuran serta sembahyang fardu Isyak berjemaah. Pelaksanaan majlis ini adalah sebagaimana garis pandu SOP yang berjalan pada masa ini bagi menghadiri sembahyang fardu berjemaah di masjid, surau dan balai ibadat senegara. Pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan serta orang ramai adalah dialu-alukan untuk bersama-sama hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara, khususnya di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, bagi bersama-sama meraihkan dan memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini dan sama-sama berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam akan sentiasa berkeadaan aman, makmur dan sejahtera serta sentiasa di dalam pemeliharaannya dari segala bentuk bencana dan musibah. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengesingan Kebangsaan, manakala 1 kes sembuh dengan tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 179 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. 711 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 13,133 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 585 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan setakat ini, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 97,250 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mengenai pengesanan varian Afrika Selatan bagi salah satu kes yang telah dilaporkan pada bulan Januari 2021. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya menyatakan kes tersebut adalah satu kes import dari United Kingdom. Bagaimanapun, kes tersebut kini berada dalam keadaan baik setelah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah pada penghujung bulan Januari lalu. Sementara itu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak berasa cemas dengan perkembangan terbaru ini. Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah-langkah pengawalan yang diperlukan untuk memastikan jangkitan ini tidak merebak. Hasil aktiviti surveillance setakat ini tidak mendapati sebarang kejadian jangkitan yang berkaitan dengan kes ini di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam fasa kedua musim timur laut dan secara relatif bulan Februari dikategorikan sebagai bulan kedua terkering dari segi jumlah turunan hujan berbanding dengan bulan-bulan lain. Walau bagaimanapun, menurut Dayang Marzeti binti Haji Mahadi, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, sepanjang bulan ini, jumlah turunan hujan yang telah direkodkan di stesen pencerapan Kaji Cuaca Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei sebanyak 204.3 mm, iaitu lebih 20% daripada jumlah purata jangka panjang bagi bulan Februari. Berdasarkan model turunan hujan berangka yang terkini, negara Brunei Darussalam diramal akan masih mengalami aktiviti turunan hujan sehingga hujung minggu ini. Dan keadaan cuaca dijangka menjadi baik mulai minggu depan.
Keadaan angin boleh menjadi kencang mencapai sehingga 40 km sejam semasa hujan berpetir, terutama di kawasan laut. Luruan angin timur laut yang kuat di kawasan Laut Cina Selatan akan menyebabkan peningkatan ketinggian ombak di kawasan perairan negara. Bermula hari ini, keadaan laut berada di paras sederhana dengan ketinggian ombak 1.5 meter dan dijangka akan meningkat ke paras bergelora 2.0 meter pada hari Sabtu. Seperti kejadian-kejadian yang lepas, hujan lebat yang berlaku boleh mengakibatkan risiko kejadian banjir kilat di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa kejadian berangin. Keadaan laut bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Orang ramai khususnya para pengguna jalan raya dan juga para pelaun perlu sentiasa peka dengan ramalan, nasihat serta amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Bagi mengikuti maklumat keadaan cuaca terkini, hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau mengikuti laman sosial Facebook Brunei Weather, Instagram @BruneiWeather dan aplikasi bimbit Brunei WX. Penyertaan generasi muda pada Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 yang akan diraikan pada hari Selasa 23 Februari ini mencerminkan peranan penting golongan tersebut dalam pembangunan negara. Penglibatan mereka dalam memeriahkan sambutan itu nanti tentunya menyuntik semangat untuk terus berbakti kepada nusa dan bangsa. Rosimah Sulaiman meninjau latihan persembahan golongan tersebut pagi tadi. Pada Perhimpunan Agung sambutan itu nanti, golongan muda ini akan mempersembahkan lagu instrumental Adai-Adai. Apa yang lebih mengagumkan, para peserta ini menunjukkan kesungguhan mereka menjalani latihan yang dipimpin oleh guru-guru mereka. Walaupun berulang kali menjalani latihan, keceriaan dan kebanggaan dalam ikut serta menjayakan sambutan Hari Kebangsaan tetap berkobar-kobar. Penglibatan generasi muda ini disifatkan sebagai pendedahan awal bagi membentuk jati diri dan menanam rasa cinta mereka kepada negara. Pengalaman yang mereka lalui setentunya akan menjadi ristaan sepanjang zaman. Very excited and I hope I'll do a really good performance that day. I'm very happy and proud, and I'm glad to have been given this chance because it's a chance for me to show how much I love my country. Very proud and very honored especially untuk mempersembahkan Ani Dapan Sultan sendiri, and then as a citizen of Brunei, very Penyertaan mereka mencerminkan semangat jitu dalam menunjukkan rasa kasih dan taat setia kepada raja dan tanah air. Ia bertepatan dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, menjayakan wawasan negara. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Sementara itu, persembahan tema semasa sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 Selasa ini dimeriahkan lagi dengan penglibatan dua adik-beradik. Mereka menyifatkan penyertaan itu merupakan peluang keemasan yang dinanti-nantikan. Hatiza binti Mranovic dan adiknya Aisyah akan menyertai rakan-rakan mereka mempersembahkan lagu instrumental Adai-Adai. Berusia 12 tahun, Hatiza akan menyerlahkan bakatnya menerusi kemahirannya bermain cello. Sementara Aisyah berusia 8 tahun akan menampilkan kebolehannya bermain violin. Walaupun menghadapi banyak cabaran, dua adik-beradik ini yakin dengan niat dan semangat yang kental, mereka akan dapat menunjukkan persembahan yang menarik pada hari yang bersejarah itu nanti. Lebih mengagumkan, perasaan cinta kepada tanah air tersemai di jiwa generasi muda ini. I got selected to
to play in front of His Majesty, and I feel the hard work has paid off. I feel happy I'm playing in front of the Sultan. I know I will play well in front of him, and this is my contribution for the country. 3 produk keluaran Lee Chuan Golden Summit keluaran Singapura disahkan positif mengandungi DNA khinzir. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran akhbarnya mengatakan pengesahan dibuat dari hasil analisis Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Analisis itu dibuat setelah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah membuat pemeriksaan secara rawak bagi beberapa produk berbola import yang dijual di semua pasaraya dan kedai di negara ini. Produk-produk tersebut ialah berbola ikan, berbola sotong dan berbola kulat. Di samping itu, beberapa sampel produk jenama Lee Chuan Golden Summit yang lain termasuk produk-produk berbola jenama lain telah dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan untuk dianalisa. Oleh itu, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengarahkan semua pasaraya dan kedai untuk mengasingkan produk-produk tersebut dengan serta-merta daripada tempat penyimpanan umum dan diletakkan di tempat atau ruangan non-halal. Walau bagaimanapun, sesuai dengan hukum syarak, apabila sesuatu yang meragukan ia jatuh kepada syubhah, maka semua produk lain jenama Lee Chuan Golden Summit juga diarahkan untuk diasingkan sementara menunggu keputusan analisa saintifik mengenainya. Sehubungan itu, arahan juga dikeluarkan kepada semua pemegang sijil halal dan permit halal untuk memberhentikan serta-merta penggunaan produk Lee Chuan Golden Summit dalam menu makanan atau ramuan produk mereka. Pada masa ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal sedang giat melaksanakan lawatan ke premis-premis yang pernah menggunakan produk-produk Lee Chuan Golden Summit tersebut untuk melakukan penyertuan. Peraduan Reka Cipta Nama Khas dan Logo Sambutan Awal Tahun Hijrah kini dilanjutkan sehingga 4 Mac 2021. Peraduan yang dibukakan bermula 18 Januari lalu diadakan sebagai persiapan awal Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah Peringkat Negara bagi tahun 1443 Hijrah. Borang dan syaran penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama seperti yang tertera atau mengambil terus diurus setia peraduan Reka Cipta Nama Khas dan Logo Sambutan Awal Tahun Hijrah Bahagian Kemajuan Syiar Islam Tingkat 2 Bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, hubungi urus setia peraduan melalui talian dan aplikasi WhatsApp seperti yang tertera atau email kepada syiar.islam@mora.gov.bn. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun RM200 oleh Penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 Pindaan 2006 iaitu kesalahan membuang sampah di tempat awam. Syarikat Enjaya Company telah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Bab 12-1-A kerana melonggokkan sampah berupa styrofoam dan barang-barang lain di kawasan tanah lapang di Lorong Bunga Tanjung 3, Kuala Belait. Syarikat tersebut diberikan tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun tersebut dan jika gagal menjelaskan denda kompaun berkenaan boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan boleh didenda sejumlah RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan seterusnya denda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Sehubungan itu, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria mengingatkan orang ramai dan syarikat-syarikat supaya membuang sampah di tempat-tempat yang disediakan dan tidak meninggalkan sebarang jenis sampah di tempat-tempat awam bagi menjaga kebersihan alam sekitar. Sebarang aduan hubungi bahagian Penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria di talian 333-0780 sambungan 215. Rimba Star iaitu kelab bola sepang yang beraksi dalam Liga Super Brunei menerima bantuan dari Badan Induk Bola Sepang Dunia FIFA untuk membeli sebuah kereta bagi kemudahan dan kegunaan kelab berkenaan. Bantuan tersebut dihulurkan menerusi dana Solidarity COVID FIFA. Majlis pelancaran kenderaan tersebut
diadakan petang tadi di NFABD House, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden NFABD. Pembelian kenderaan ini merupakan pelaburan Kelab Rainbow Star bagi memberikan kemudahan kepada para pemain mudanya yang akan digunakan sebagai pengangkutan dalam menjalani latihan atau mengikuti perlawanan dalam saingan Liga Tempatan.